pergi tempat yang mana kau boleh dirikan satu kekuasaan pemerintahan. Di situ dakwah akan lebih berkembang. Pergi ke Madinah. Di Madinah tu bukan semata-mata nak selamatkan akidah saja. Sebab kalau nak selamatkan akidah, kita mati pun mati syahid, tuan-tuan. Syurga Allah janjikan kita dakwahkan itu, tuan-tuan. Nak sebarkan Islam. Pergi ke sebuah negara yang yakin akan diterima Islam dengan baik, yang yakin, Nabi yakin akan diberi kuasa pemerintahan kepada dia. Tak ada bantu. Setahun sebelum hijrah, apa yang berlaku? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj? Sebab Allah Ta'ala nak tapis dahulu siapa di kalangan umat Islam, orang Islam pada waktu itu yang akan berhijrah dengan Rasulullah. Buat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi pergi Isra' Mi'raj, balik cerita dekat orang semua. Apa ramai juga orang Islam tak diri, tuan-tuan. Murtad tinggalkan Nabi. Gila Muhammad di Isra' Mi'raj. Apa ni? Tak betul ni. Tinggal Nabi. Ini dia golongan Allah kata yang tidak akan berhijrah dengan kau. Dia orang tak layak untuk berjuang dengan kau di Madinah hati untuk menegakkan sebuah negara Islam. Tak layak. Jumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Siddiq kata apa? Kalau lebih daripada ni pun kalau Muhammad kata aku percaya. Orang begini dan ikut berhijrah Rasulullah, tuan-tuan dan puan-puan. Ini tentera-tentera yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Sampailah terdirinya negara Islam di Madinah dan tersebar, tuan-tuan dan puan-puan, ke seluruh dunia sampai kita hari. Tapis dahulu, tuan-tuan, tapis. Nah, Allah buat Isra' dan Mi'raj nak tapis dahulu. Siapa yang nak berhijrah? Sebab itu kata para ulama ahli sunnah, wajib tegakkan pemerintahan Islam. Kita perlukan kuasa. Tak ada kuasa, tak boleh nak memelihara agama. Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan, saya tak cakap tuan-tuan hidup hari ini, tuan-tuan macam surat apa, tuan-tuan boleh nilai sendirilah. Kalau banyak isu agama kadang-kadang kita tak boleh nak buat apa, sebab tentangan dengan undang-undang sivil dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab kita tidak ada kuasa eksekutif, kuasa kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu dia tuan-tuan, itu kita nak faham dekat situ. Syiah ni ada benda yang menarik orang ikut dia. Tuan-tuan, yang kadang-kadang kita ahli sunnah tidur dia tu. Sebab itu orang tak bisa sunnah, tak betul sunnah. Dia pakai tak cantik macam golongan Syiah, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, Syiah ni terbahagi kepada Syiah ni banyak. Tapi kalau kita nak cerita, tuan-tuan, secara ringkas dia kata Syiah ni dia ada Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah dan Syiah Ismailiyah, tuan-tuan. Yang mana ada pada hari ini Syiah Zaidiyah, Imamiyah dan Ismailiyah. Kita tengok satu-satu, tuan-tuan. Syiah Zaidiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan, Syiah yang dia katakan paling hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma hari ini Syiah Zaidiyah ni boleh katakan dah tak ada lah. Susah nak jumpa. Kalau ada pun katanya sudah pun lagi daripada landasan Zaidiyah yang sebenarnya, pun dah jadi macam Imamiyah sebab menghentak-menghentik para sahabat. Asalnya Syiah Zaidiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Bahkan diorang ni mazhab fiqh diorang mazhab Imam Syafi'i. Fiqh dia fiqh Syafi'i dengan Hanafi. Cuma dia ni mazhab dia mengikut Syiah, tuan-tuan. Dia ni imam dia Zaid bin Ali Zainal Abidin, iaitu anak kepada cucu kepada Husain. Cucu kepada Husain. Satu ketiga Zaid bin Ali ni, tuan-tuan. Zaid bin Ali ni dia nak pergi memberontak kepada khalifah pemerintahan Bani Umayyah, tuan-tuan. Sebab Bani Umayyah punya khalifah waktu itu, turunan mereka ni yang membunuh Husain datuk. Jadi bila sampai satu tempat, tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian daripada golongan Syiah bertanya dengan Zaid, "Ya Zaid, apa pandangan kau tentang Abu Bakar dan Umar?" Kata Zaid bin Ali Zainal Abidin, dia kata apa? "Umar dan Abu Bakar orang baik. Aku tak pernah dengar daripada mulut datuk aku dia mencerca Umar dan Abu Bakar." Maka golongan ini tak diterima Zaid. Dia orang pun keluar meninggalkan Zaid. Itu yang dipanggil timbuhnya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah, tuan-tuan. Syiah Rafidah ni dua Syiah, Syiah Imamiyah dan
Ismailiyah. Biasanya Syiah Rafidhah ni juga kerana mereka dipanggil Rafidhah kenapa? Menolak ni maksudnya apa? Dia menolak Abu Bakar dan juga Umar. Dia dekat dengan sunnah sebab dia tak kafirkan sahabat. Dia tidak, orang kata apa, iktiraf nas nantikan khalifah. Nanti kita akan cerita. Dalam banyak ada nas bagi dalam mata Syiah ni ada nas. Maksudnya ada hadis Nabi sebut bahawa Ali memang berhak menggantikan Rasulullah. Itu pendapat Syiah. Dia tak kata imam ni maksum. Dalam Syiah imam ni maksum, tuan-tuan, macam Nabi. Dan tuan-tuan dan perempuan, dia ni mengiktiraf kepimpinan boleh melalui pemilihan rakyat. Sebab dalam Syiah ni kebanyakan ni berpendapat bahawa khalifah ini mesti daripada kalangan Ahlul Bait. Tapi Syiah Zaidiyah ni dia pendapat boleh juga melalui kepimpinan rakyat yang pilih siapa-siapa pun tak kisah. Dipanggil demokrasi menjadi tagina, tuan-tuan. Sebab itu Syiah Zaidiyah ni lebih hampir dengan Ahlus Sunnah. Tapi tuan-tuan jangan tertipu pula, tuan-tuan. Sebab Syiah ni ada takliyah kan. Kadang-kadang dia dekat dengan kita, dia suka kata kami Syiah Zaidiyah. Nama ini bukan Syiah, macam Imamiyah dan sebagainya. Dia suka punya perkataan begitu. Dia ada takliyah. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan, dulu kedai gunting rambut kita ni dia seorang kan. Kedai gunting rambut dia penganut Syiah. Pasal kan? Dia tak ada sekarang kan. Sekarang dia buat teksi kan. Tak tahulah dia rasa buat teksi tu lebih senang. Dia nak dakwah orang. Allah Alam. Memang ada kan. Kalau tuan pergi gunting rambut depan tu, sebelah terabu tu dulu, di gunting rambut kita ada gambar Imam Syiah dia kan. Ada semua. Saya pernah berbual dengan dia. Saya kata, dia ngaku dengan saya di Syiah. Saya tengok dia Syiah ni sesat Syekh. Ustaz, saya bukan Syiah. Ustaz, saya ni Syiah Zaidiyah. Oh, Syiah Zaidiyah tu dekat dengan Sunnah kan. Kami tak kafirkan sahabat, Ustaz. Kami tak kafirkan sahabat. Kami hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim kami pakai. Ini biasanya doang akan cerita begitu. Tuan-tuan, kata dia begitulah kepada dia. Untuk dia mendekati. Ingat lagi Syiah Zaidiyah boleh katakan hari ni tak ada pun. Yang banyak ni Syiah Imamiyah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itu Syiah Zaidiyah. Di sana tuan-tuan dan perempuan, Syiah yang seterusnya Syiah Imamiyah ataupun kita bagi Syiah Ja'fariyah ataupun Syiah Isna Asyariyah, iaitu Syiah 12 imam. Dia ada 12 imam. Siapa imam dia? Imam dia mula dengan Sayyidina Ali, kemudian Hasan, kemudian Hussein, kemudian anak kepada Hussein, Ali Zainal Abidin, kemudian anak kepada Ali Zainal Abidin ni iaitu Muhammad bin Baqir. Ini Syiah Imamiyah sebab Ali Zainal Abidin dia dua anak. Satu Zaid bin Ali Zainal Abidin, satu Muhammad bin Baqir bin Ali Zainal Abidin. Syiah Imamiyah ni dia ikut anak yang bernama Muhammad bin Baqir. Syiah Zaidiyah dia ikut anak yang bernama Zaid bin Ali. Maksudnya dua orang cucu Nabi ni masing-masing, dua orang cucu Husain ni masing-masing ada pengikut dia. Syiah Zaidiyah dan juga Syiah Imamiyah dan Ismailiyah. Lahir daripada Muhammad bin Baqir, cucu Husain. Kemudian seterusnya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir. Ini imam mereka yang ke-6. Sampai ke sini sahajalah Syiah Ismailiyah ni sepakat dengan Syiah Imamiyah tentang imam dua. Lepas daripada itu, bila Ja'far Shadiq ni meninggal, mereka dah berpecah dua. Itu yang timbulnya Syiah Ismailiyah ni, tuan-tuan. Sebab Ja'far Shadiq ni, tuan-tuan, dia ada 4 orang anak, ada 5 orang anak. Ada 5 orang anak, iaitu Muhammad Dibak, iaitu Ishaq Ja'far, Musa Al-Kazim, Abdullah Ja'far, Ismail bin Ja'far. Ada 5 orang. Dengan 5 orang Ja'far Shadiq punya anak ni, 2 orang yang dijadikan imam, iaitu Musa Al-Kazim. Ini imam Syiah Imamiyah yang ambil jadi imam. Tapi anak dia seorang lagi, Ismail bin Ja'far, dipilih oleh Syiah Ismailiyah. Kenapa jadi begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab orang ni berselisih pendapat. Syiah Imamiyah kata Musa Al-Kazim yang mesti menggantikan Ja'far Shadiq, tuan-tuan.
Tapi sebahagian mereka tak puas. Dia kata apa, mana boleh Musa Al-Kazim yang jadi ganti Ja'far Sadiq. Dia kata Ismail ni anak yang paling tua, dia yang kena ganti Ja'far Sadiq itu sebagai imam kita.